Dan untuk mengulas lanjut, kita bersama dengan penganalisis keselamatan dan pertahanan Dato' Dr. Rohani Ahmad yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Datuk, pertama sekali mungkin respon awal untuk melihat kepada isu FDPA ini dan juga AUKUS ini. Bagaimana keseimbangan itu boleh dicapai oleh Malaysia untuk menyatakan pendirian kita? Terima kasih. Pertama sekali, PDFA, FPDA, dia cuma merupakan satu very loose cooperation punya framework, satu framework ataupun kerangka kerjasama yang tidak ada ikatan, yang diwujudkan pada tahun 1957. Dan ini amat berbeza dengan AUKUS. AUKUS adalah yang membabitkan Australia, US dan Great Britain. Jadi ini amat berbeza. Apa yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan tadi adalah betul. Apa yang dijelaskan dalam Dewan Rakyat tadi adalah betul. Oleh kerana FPDA ini adalah satu bentuk framework konsultatif, iaitu satu kerangka kerjasama perundingan untuk membincangkan apabila Malaysia dan Singapura umpamanya berhadapan dengan satu ancaman, maka mereka berbincang mengenai apakah yang harus diambil dan secara bersama ataupun secara persendirian kepada negara yang terbabit dengan ancaman tersebut. Datuk, bagaimana untuk melihat bahawa mungkin adakah Malaysia akan menggunakan laluan FDPA ini untuk menyuarakan lagi secara lebih firm lagi berkaitan dengan kegusaran berkait dengan AUKUS? Itu adalah satu perkara yang tentatif dan saya rasa luar daripada bidang saya untuk menjawabnya. Tapi yang penting adalah kerangka peraturan pertahanan 5 negara ini hanya untuk membabitkan soal Singapura dan Malaysia dan tidak membabitkan soal penglibatan kuasa besar di mana-mana. Bagaimanapun, seperti mana yang telah diadakan baru-baru ini, exercise di Laut Cina Selatan, itu adalah sebahagian daripada kerangka kerjasama. Dan ini tidak membabitkan AUKUS langsung pun. Dalam konteks ini, oleh kerana pada ketika ini sebagaimana yang dijelaskan oleh dalam Kertas Pertahanan 2019, KPP 2019, Malaysia melihat pertahanan peraturan pertahanan antara 5 negara ini sebagai salah satu daripada bentuk kerjasama antarabangsa dalam bidang keselamatan dan ketenteraan. Ini adalah untuk meningkatkan bidang keilmuan ketenteraan dan punya capacity building dan sebagainya. Dan ketika ini pun telah pun dibincangkan oleh FDPA untuk mereka menerokai bidang-bidang kerjasama dalam keselamatan bukan konvensional, umpamanya dalam segi keselamatan maritim, keselamatan cyber dan juga usaha-usaha membantras terorisme. Jadi ini tidak ada kaitan langsung pun dan tidak jelas pun kaitan kalau ada pun. Ya. Jadi saya rasa kita tak perlu bimbang oleh kerana kerajaan kita sentiasa waspada mengenai hal-hal yang sepertinya lah. Tapi bergerak ke hadapan, Datuk, bagaimana untuk kita melihat bahawa pendirian berkaitan dengan AUKUS sebagai contoh akan terus disuarakan oleh Malaysia dan juga bagaimana ini mungkin pada pandangan kita melihat kepada negara-negara besar ini akan menerima mendengar pandangan kita? Itu bergantung kepada bagaimana approach kita. Adakah pendekatan kita untuk menyuarakan pendirian kita ini dilakukan secara diplomatik ataupun secara antagonistik? Jadi selalunya Malaysia mengambil pendekatan yang bilateral, pendekatan dua hala ataupun pendekatan multilateral. Malaysia boleh menggunakan Asian Plus punya organisation dan sebagainya untuk menyuarakan kita punya pendirian mengenai AUKUS. Jadi saya rasa untuk melihat ke depan, kalaulah ada pendirian kita yang agak berbeza mengenai AUKUS, saya rasa tidak akan menjejaskan apa yang wujud kerjasama pertahanan yang wujud pada hari ini.